Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari kemarin sibuk PAS, sibuk Perikatan Nasional, menggesa Anwar Ibrahim letak jawatan. Mereka ni sibuk nak melihat Anwar Ibrahim jatuh. Mereka ni sibuk nak mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi sebenarnya, mereka takut dengan bayang-bayang sendiri. Mereka tahu kalau Anwar Ibrahim tak ditumbangkan dalam masa terdekat, mereka akan jadi arwah. Perikatan Nasional tinggal jadi arwah. Perikatan Nasional tidak akan mampu lagi gelombangnya, tidak akan dapat lagi melawan gelombang yang ada dalam Pakatan Harapan, terutamanya dalam gelombang kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini cukup kuat dengan dianggotai Barisan Nasional Pakatan Harapan. Satu jangkaan bahwa mereka sukar untuk ditumbangkan. Lihat saja dalam semua PRK terkini, apa yang terjadi, semuanya mereka menangi. Jadi PAS sebenarnya takut, Perikatan Nasional sebenarnya takut. Jadi apa saja isu yang ada, mereka tunggang. Termasuklah kes Yusuf Raude. Mereka suka tunggang. Kalau ada isu tentang kambing, kalau boleh nak ditunggang, mereka akan tunggang juga. Itulah Perikatan Nasional. Sudah kehabisan modal, tidak mempunyai integriti, dan tidak mempunyai credibility, mereka guna isu apa saja yang ada. Dulu Abang Belon, sekarang Abang Yusuf Raude. Hari ini seorang pemimpin daripada Amanah mengatakan PAS sebenarnya hipokrit, desak Anwar berundur. Wah, apa pula pendapat kamu? Sila tinggalkan komen kamu, adakah betul PAS hipokrit, desak Anwar berundur? Kalau Anda setuju, tinggalkan komen kamu. Tapi sebelum itu, izinkan saya berkongsi satu berita baik kepada Anda semua. Berita baik ini kepada semua orang yang ada masalah kesehatan, kencing manis, tinggi darah, gout, apalagi ya penyakit-penyakit yang 3 serangkai, kanser, badan sakit, dah terlampau tua, dan macam-macam lagi. Ini berita baik untuk Anda semua. Ini bukan ubat. Saya tegaskan 15.000 kali. Ini bukan ubat. Tapi ini ialah transfer factor for life. Transfer factor ialah satu molekul imun, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dan secara umumnya dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah dan bodoh. Kamu susah untuk sembuh juga kerana imun badan kita yang lemah. Tapi dengan transfer factor ini, imun badan kita meningkat. Makan transfer factor ini meningkatkan daya imun badan. Dan ingat, ini halal, lulus KKM dan bukan obat. Jadi makan berapa banyak pun boleh. Dengan memakan transfer factor, imun badan kita jadi kuat dan kita punya penyakit dilawan daripada dalam, menyembuhkan kita daripada dalam. Jadi cepat dapatkan transfer factor ini. Jangan kau tangguh-tangguh, dan kau tangguh sampai sudah tidak boleh lagi berbuat apa-apa, baru menyesal. Duit bukan segala-galanya. Ingat, kalau sakit baru kita tahu bahwa duit itu tiada guna. Tapi kalau kita sehat, kita berkira-kira. Jangan berkira-kira. Oke, baik. Kita nak cerita sekarang. PAS dikecam kerana mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim berundur buat sementara waktu. Berikutan, pembebasan bekas pembantunya Yusuf Raude baru-baru ini yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Setiausaha Agung Amanah Fadzil berkata, PAS tidak membuat gesaan sedemikian apabila pemimpinnya sendiri disiasat atau didakwa. Padan muka dirang. Tindakan PAS mempolitikkan keputusan Mahkamah Tinggi tersebut adalah satu tindakan terdesak dan hipokrit kerana PAS sendiri gagal bersikap adil dalam kes melibatkan pemimpinnya, sedangkan keadilan itu bukan saja perlu dilaksanakan, tetapi perlu dilihat dilaksanakan, kata Faiz dalam satu kenyataan hari ini. Hujah PAS adalah bagi menjamin integriti dalam memastikan pegawai polis dapat menyiasat Anwar Ibrahim. Namun ketika pemimpin PAS disiasat dan didakwa berkaitan kes menghina Sultan di bawah akta hasutan, tidak pula didesak perkara sama demi menjaga integriti institusi diraja, tambahnya lagi. Walaupun Faiz tidak menamakan pemimpin PAS yang dimaksudkannya, Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini disiasat polis berhubung kenyataannya yang didakwa mengkritik beberapa pihak termasuk Raja-Raja Melayu. Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, sebelum ini menyatakan kekesalan yang mendalam terhadap kenyataan ahli Parlimen Marang itu.
Pada tahun 2023, Menteri Besar Kedah Sanusi Maknur juga didakwa di Mahkamah Session Selayang kerana didakwa membuat kenyataan berbau hasutan terhadap Sultan Selangor. Pada September tahun lalu, Sanusi telah mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka kepada Sultan Selangor berhubung perkara itu. Faiz menegaskan bahawa gesaan PAS supaya Anwar mengosongkan jawatannya adalah bermotifkan politik untuk memburukkan Perdana Menteri. Katanya, keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak pertuduhan terhadap Yusuf menunjukkan Badan Kehakiman dibenarkan menjalankan tugas tanpa campur tangan. Sikap ini melambangkan prinsip integriti yang diperjuangkan PH dan agenda reformasi yang digagaskan Anwar Ibrahim dalam menjamin kebebasan Badan Kehakiman benar-benar dilaksanakan. Faiz juga berkata, walaupun pemimpin PAS mendakwa, polis boleh disaman kerana didakwa tidak menyiasat Anwar berhubung kes Yusuf. Hujah tidak berasas itu tidak berdasarkan penjelasan Ketua Polis Negara. Sungguh pun prinsip Undang-Undang Jenayah menghendaki penyiasatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini Rafizi selepas dipelawa oleh Anwar Ibrahim kembali semula dalam Kabinet Anwar. Baru-baru ini kita tahu Rafizi Ramli seakan-akan merajuk apabila kalah dalam pemilihan PKR untuk jawatan timbalan Presiden PKR. Beliau meletakkan jawatan selaku Menteri Ekonomi bersama dengan Nik Nazmi. Mereka meletakkan jawatan dan kini sedang bercuti dan akhirnya kata mereka selesai saja bercuti, mereka akan letak jawatan. Dan keputusan Anwar, kata Anwar, dia akan cuba untuk mahu supaya Rafizi dan Nik Nazmi kembali semula bersama dalam kabinet. Yang kita tunggu-tunggu ialah apa jawapan balas daripada Rafizi. Adakah Rafizi mau kembali lagi atau tidak? Itu yang kita tunggu. Tapi secara dasarnya, Rafizi memang sangat diperlukan dalam kabinet Anwar. Kehebatan Rafizi tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Kerana Rafizi lah Pakatan Harapan kembali menjadi kuat. Kerana Rafizi, kempen Pakatan Harapan tidak menjadi lesu. Dahulu waktu Rafizi bercuti, lesu kempen Pakatan Harapan. Akhirnya Rafizi menyatakan beliau tidak berganjak, tetap dengan keputusan berundur dari Jemaah Menteri. Saya akan ulas kepada anda semua apa kesan dan kenapa Rafizi tidak beranjak sekejap lagi. Tapi sebelum itu izinkan saya kongsikan dengan anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan imun badan kita 400% dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Dengan Transfer Factor kita jadi kuat dari dalam, melawan penyakit dan kita sembuh. Imun badan kita yang lemah boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Anda sebut sajalah penyakit apa. Semuanya ada kaitan dengan penurunan daya imun badan kita. Seperti kencing manis tinggi, darah, gout, kanser, yang paling teruk sekali kanser. Kalau sudah kena kanser, imun badan kita paling cepat merosot. Tapi dengan peningkatan daya imun badan menggunakan Transfer Factor for Life ini, imun badan kita akan kembali menjadi kuat dan dididik menjadi bijaksana supaya tidak menyerang kita daripada dalam. Dengan adanya Transfer Factor ini, Anda kini mempunyai sinar harapan. Bagi mereka yang menghadapi masalah-masalah serius, penyakit-penyakit yang serius, ini jalan penyelesaian Anda. Cepat dapatkan melalui nomor telefon yang tertera. Jangan bertangguh-tangguh kerana masalah bertangguh akan menyebabkan masalah kesihatan Anda tidak akan pernah selesai. Ingat, kerana daya imun badan kita yang lemah, kita sukar untuk sembuh. Jadi, dapatkan nombor ini melalui nombor yang tertera. Kita cerita lagi tentang Rafizi Ramli. Keputusan beliau tidak berganjak, tetap dengan keputusan berundur dari Jemaah Menteri. Sebelum saya ulas isu ini, saya minta bantuan anda semua, tolong pula berikan ulasan anda, berikan cadangan anda, apa komen anda tentang keputusan Rafizi tidak berganjak dan tetap berundur daripada Jemaah Menteri. Adakah ini baik atau jahat? Anda tentukan. Tolong tulis dalam ruangan komen. Pada pendapat dan hemah saya, ada pro dan kontra apabila Rafizi tetap meneruskan keputusan untuk berundur. Dari segi pro-nya, dari segi kebaikannya ialah
Rafizi boleh bekerja di bawah lagi, menjadi tentera perang Pakatan Harapan di medan perang akar umbi. Beliau tidak perlu lagi risau untuk bersuara kerana terikat di dalam menteri. Karena sesungguhnya secara realitinya kalau Rafizi masih menteri, beliau tidak dapat mengemukakan pendapat beliau yang original asli. Karena beliau terikat dengan kabinet dan dalam kabinet itu ada pelbagai komponen parti politik, termasuklah UMNO, Barisan Nasional dan sebagainya. Tapi kalau Rafizi tidak ada dalam kabinet dan tiada dalam kabinet, tidak terikat dengan persefahaman kabinet, beliau boleh lantang bercakap tentang beberapa parti politik, termasuklah Barisan Nasional, termasuklah parti-parti yang lain. Beliau juga bebas untuk mempertahankan Anwar Ibrahim, mempertahankan kerajaan perpaduan. Jadi ada baiknya juga Rafizi keluar daripada Jemaah Menteri. Dan kita rasakan dengan keluarnya Rafizi daripada Jemaah Menteri, beliau akan lebih ganas lagi. Dan Pakatan Harapan akan kembali menyengat dalam medan dunia politik Malaysia. Tetapi secara kontrasnya atau berita buruknya apabila Rafizi keluar daripada Jemaah Menteri, maka ini akan menjadi isu yang sangat besar, yaitu siapa bakal mengganti Rafizi. Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli dengan tegap dan tetap tegas menyatakan keputusan untuk berundur daripada Jemaah Menteri diteruskan. Meskipun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu beliau dan Nik An-Nazmi tidak melepaskan jawatan mereka itu. Dalam satu hantaran di Facebook, Rafizi menyatakan bahawa dia masuk ke pejabat buat kali terakhir semalam dan hari ini. Saya masuk ke pejabat buat kali terakhir semalam dan hari ini Jumaat untuk urusan-urusan terakhir termasuk mengemas pejabat, kata Rafizi. Rafizi turut menamakan pasukan pegawainya yang berkhidmat semasa bersama beliau. Beliau bersama dengan terdiri daripada Dr. Azhari, Benjamin Kwek, James Chai, Ismat Kayum dan Hakimi Zamri. Rafizi dan Nik Nazmi telah mengemukakan atau mengumumkan keputusan mengundurkan diri dari Jemaah Menteri susulan kekalahan mereka di dalam pemilihan PKR baru-baru ini. Rafizi kecundang dalam mempertahankan jawatan timbalan Presiden. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan lagi dengan kes daripada Yusuf Rauda. Hari ini Jabatan Peguam Negara dah mengingatkan supaya elak kenyataan spekulatif. Ahli Parlimen Perikatan Nasional ini komen 4R. Pemimpin Perikatan Nasional PN, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dilihat secara sinis meninggalkan komen ringkas 4R. Walaupun Jabatan Peguam Negara sudah menggesa orang awam untuk mengelak daripada membuat penyataan bersifat spekulatif atau berbau fitnah. Gesaan Jabatan Peguam Negara itu berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam yang melepas dan membebaskan bekas pembantu penyelidik ahli politik Muhammad Yusuf Rauda daripada pertuduhan mengedar dadah jenis kanabis dan memiliki 2 pistol tiruan tahun lalu. Menerusi kenyataan hari ini, Jabatan Peguam Negara menegaskan bahawa pentadbiran keadilan hendaklah tidak dijejaskan oleh perbicaraan melalui media, trial by media, sindiran awam, kedudukan atau persepsi. Jabatan ini akan meneliti keputusan kes dan mempertimbangkan semua aspek berkenan sebelum membuat sebarang tindakan lanjut. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini ialah Transofector for Life. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita 400%. Kita kena penyakit, kena imun badan kita yang lemah. Pelbagai penyakit yang disebabkan oleh imun badan yang lemah atau imun badan yang bodoh, seperti kencing manis, tinggi darah, gout, sakit badan, masuk angin, apalagi ya, penyakit-penyakit kanser payudara, kanser perut, kolon, gout, 3 serangkai kolesterol, semualah jenis penyakit yang berkaitan ada kaitan dengan peningkatan dan penurunan daya imun badan kita. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan jadi sembuh melawan penyakit daripada dalam. Jadi kalau anda sudah bosan sangat nak makan ubat, dah bosan sangat ulang alik temu janji dan sebagainya,
Mungkin ini jawaban kepada masalah persoalan Anda. Hubungi nomor yang tertera, jangan tunggu dan jangan bertangguh-tangguh. Kita teruskan ulasan ini. Jabatan ini kekal komited dalam menegakkan kedaulatan undang-undang dan akan terus melaksanakan tanggung jawab menurut perlembagaan dan berintegriti. Saksama dan menghormati proses pengadilan, katanya. Walau bagaimanapun, pembangkang dilihat membuat pernyataan berbau fitnah dan di luar skop alasan keputusan yang diberikan oleh mahkamah. Antaranya, pengguna X, Rafiq Rashid, yang mengaitkan dengan larangan membuat kenyataan menyentuh isu 3R, yaitu agama, bangsa, dan raja. Dulu 3R campur 1R lagi, rauda, kebebasan bersuara jangan disekat, katanya, yang kemudian dikongsi Wan Faisal. Saudara-saudara sekalian, keputusan ini cukup mengejutkan kita. Keputusan dalam perbicaraan kes jenayah melibatkan Muhammad Yusuf Rauda sudah diberi amaran oleh Jabatan Peguam Negara melalui kenyataan. Jangan gunakan apa-apa unsur yang boleh menyebabkan unsur 3R. Jadi Jabatan Peguam Negara sudah berikan amaran. Jadi sekarang ini apa saja perkara nak mereka tunggang. Wan Ahmad Faisal pun, ya biasalah, dia ini memang terkenal. Kalau boleh tunggang, tungganglah setunggang-tunggangnya. Sekian dulu apa pula pendapat kamu semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.